Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Qala asy-syaikhul muallif al-imam Tajuddin Abul Fadli Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mithaluka idza sami'tal hikmata wa lam ta'mal biha kamathalil ladzi yalbasu dir'a wa la yuqatilu. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah pada hari ini insya-Allah kita menyambung kuliah Tajul Aruz kita, hasil tangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Tajul Aruz, mahkota pengantin, ataupun kita boleh terjemahkan sebagai mutiara hikmah, kerana terkandung di dalam kitab ini kata-kata hikmah daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, mithaluka idza sami'tal hikmata, perbandingan diri kamu apabila kamu mendengar satu kata hikmah, satu nasihat yang baik, satu kenyataan tentang hakikat kehidupan, satu kata-kata yang benar, yang boleh membawa kebaikan, tiba-tiba walam ta'mal biha, sedangkan kamu tidak mengamalkannya. Kama salil ladzi yalbasu dir'a, samalah seumpama orang yang memakai baju besi. Dari zaman dahulu, bila orang nak pergi berperang, mereka memakai pakaian perang. Jadi salah satu pakaian perang itu berfungsi untuk menjadi benteng, supaya kalau terkena tetakan pedang ataupun anak panah, boleh menangkis luka ataupun sekurang-kurangnya mengurangkan kesan daripada libasan pedang, mengurangkan kesan daripada tusukan lembing, tombak. Itu baju besi. Jadi dia seumpama orang sudah pakai baju besi. Wala yuqatilu, padahal dia tidak pergi berperang pun. Jadi sia-sia saja. Kerana baju besi itu, baju perang itu berpotensi untuk membenteng diri dia dari kemudaratan. Tetapi oleh sebab dia tidak pergi berperang, maka tidak berhasillah fungsi baju besi itu. Begitu juga hikmah, nasihat, kebenaran, mutiara-mutiara ilmu yang benar, itu mampu membentengkan diri kita dari kerosakan, dari kesesatan, dari perkara-perkara yang membinasakan. Tetapi bila kita tidak beramal, maka tidak ada faedah daripada hikmah yang kita telah dengari tadi. Jadi
Sebab itu antara doa yang kita doakan, Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang mereka itu mendengar kepada sesuatu kata-kata, lalu mereka itu mengikuti yang terbaik. Bukan hanya dengar yang terbaik, tapi tidak ikut yang terbaik. Jadi, inilah bandingan yang disebut oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala untuk mendorong kita apabila kita dengar satu hikmah yang baik, satu mutiara kata yang berharga, maka jangan kita berhenti setakat dengar sahaja. Kita perlu pergi kepada peringkat, kepada stage mengamalkan isi kandungan hikmah tadi, ya, ilmu yang berharga tadi. Qala rahimahullah ta'ala, ala faqad hasalan nida'u ala sil'atina fahal min mushtarin qimatuka qimatu ma anta mashghulun bihi fa in ishtaghalta fid dunya fala qimata laka li'anna ad-dunya kal jifati la qimata laha. Ketahuilah, sesungguhnya telah terhasil seruan, telah ada satu tawaran untuk barang dagangan kami. Para ulama sufi, kita dah menyuruh orang, mari ambil barang dagangan kami yang berharga ini. Maka adakah di sana orang yang sudi nak membeli? Jadi ulama-ulama sufi, ahli-ahli tasawuf, mereka telah menawarkan kepada umat mutiara-mutiara yang berharga. Diibaratkan seolah-olah kalau kita pergi ke tempat jualan, sudah ada orang, datang, kami ada bawa barang yang berkualiti, kami ada bawa produk-produk yang bagus, ya, yang ada jaminan, berkesan. Seolah-olahnya macam itu. Telah ada orang menyeru, mari ambil barang-barang yang berharga ini. Tapi ada tak orang nak beli? Kerana nilai kamu adalah senilai apa yang kamu sibuk mengerjakannya. Jadi diri kita ni akan dinilai berdasarkan kita menyebutkan diri kita dengan apa. Kalau kita menyebutkan diri kita dengan benda yang tidak ada harga, tidak ada faedah, maka kita sebenarnya diri kita tidak ada nilai. Diri kita ni tidak ada harga. Kenapa? Fa in ishtagalta fid dunya. Kalau kamu tu menyebutkan diri kamu hanya dengan urusan dunia semata-mata, fala qimata laka, maka berarti tidak ada nilai bagi diri kamu. Kalau bahasa kasarnya, satu sen pun tak guna. Itu kan kasar bunyinya, satu sen pun tak guna. Tapi itulah. Kenapa? Kerana dunia itu kaljifati. Kerana dunia itu ibarat bangkai. La qimata laha. Tiada nilai harga bagi bangkai tersebut. Jadi, mungkin orang kata, kalau macam tu, macam mana pula? Kita kan hidup di dunia. Dah kalau dunia macam bangkai, tu macam mana? Uh, 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 Kalau dikatakan macam mana pula dunia itu bangkai, sedangkan kita ini kan hidup di dunia. Jadi memang benar, ya. Memang kita hidup di dunia. Oleh kerana kita hidup di dunia, mahu atau tidak, kita memang terpaksa mengambil habuan kita daripada dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan sampai kamu lupa langsung habuan kamu daripada dunia ini. Jadi habuan kita daripada dunia yang sebenar adalah amal soleh. Kerana kalau sudah ke akhirat, kita sudah tidak ada habuan lagi nak beramal soleh. Jadi habuan sebenar daripada dunia adalah bekalan yang kita bawa ke akhirat, ya, itu amal soleh kita. Tapi namun kita tentulah perlu makan, minum, beristeri, berzuriat, berharta dan sebagainya. Lalu oleh kerana kita berada pada posisi yang kita itu memerlukan kepada dunia, kerana kita masih hidup di dunia, maka dibenarkan
seolahnya dalam bahasa tadi, bahasa bangkai tadi, kan kalau kita itu dalam keadaan darurat, boleh kita tu memakan bangkai. Maksud bangkai di sini bukanlah yang kita bayangkan bangkai yang apa, tergolek tepi jalan, busuk, itu bukan. Siapa yang nak makan macam itu? Tapi maksudnya binatang yang tidak disembelih secara syar'i, ayam misalnya, tapi dia tidak sembelih, dia katok dia ayam tu, mati dia masak, sedap. Ataupun daging babi misalnya. Walaupun disembelih, tetap bangkai kerana binatang yang tidak syar'i. Jadi, dalam keadaan kita tu darurat, kalau tak makan, nanti kita akan mati. Maka dibenarkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang mendesak itu mengharuskan perkara-perkara yang asalnya dilarang. Tetapi dia ada kaedah yang berkaitan dengan kaedah yang tadi, iaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu disukat, diukur mengikut qadarnya. Maksudnya kalau kita katakan tadi, orang tu dia dalam keadaan darurat, ya, dia dalam keadaan tidak ada makanan, yang ada hanya daging babi, kalau dia tak makan, mati. Maka dia terpaksa makan daging babi, atau dia terpaksa makan masakan ayam yang tidak disembelih itu, demi untuk menyelamatkan nyawa dia. Tapi disukat dengan qadarnya. Maknanya sekadar mana yang dia perlu untuk menyelamatkan nyawa dia. Katakan 1 suap, 2 suap, dia sudah boleh diselamatkan. Jangan sampai dia makan 2 pinggan misalnya. Sedap pula kata dia. Selama ni tak pernah makan daging babi. Sedap rupanya daging babi ni katanya. Habis 2 pinggan, habis setengah periuk misalnya. Itu sudah tidak harus lagi. Itu sudah kembali kepada hukum asalnya, itu haram. Sama juga dengan dunia. Kalau kita bercakap dengan bahasa dunia itu adalah bangkai, bukan berarti langsung kita tidak boleh ambil dunia. Ambil sekarang kita ada darurat di situ. Tetapi jangan pula kita sampai tenggelam di dalam dunia, tidak menghiraukan halal haramnya, syubhat dan sebagainya. Kita langgar semua, na'udzubillah min zalik, maka itu yang tak mahu. Jadi, sebab itulah disebutkan di sini, kalau kamu itu hanya menyibukkan diri kamu pada urusan-urusan dunia semata-mata, jadi kamu ni sebenarnya adalah bahasa kasarnya, 1 sen pun tak guna. 1 sen pun tak ada nilai. Kerana kedudukan dunia di sisi Allah tu tidak ada nilai. Kerana kalaulah dunia ini di sisi Allah ada nilai, nescaya walaupun nilai di sisi Allah tu hanya senilai sayap nyamuk katakan. Kalau ada nilai, itu Allah Ta'ala tidak akan memberi kepada orang kafir walaupun minuman seteguk air. Tetapi oleh kerana di sisi Allah, dunia ini tidak ada nilai, maka kafir atau Islam, kedua-duanya Allah beri mengikut sukatan rezeki masing-masing. Jadi kadang-kadang kita menyebutkan diri kita dengan benda-benda yang tidak ada nilai. Saya terbaca sehari dua ni orang sibuk dengan isu katanya ada selebriti kahwin poligami, kahwin isteri yang kedua, jadi masing-masing sibuklah komen macam itu macam ini. Itu apakah nilainya? Kok dia kahwin 2 ke, kahwin 3 ke? Kalau kita bimbang kalau sampai dia kahwin 5, 6 sekaligus, tu kita kena bising lah. Kerana itu melanggar syariat. Kena buat laporan lah ke Jabatan Agama atau apa mahkamah ke. Kata ni ada orang kahwin 5 atau 6 isteri sekaligus. Tapi kan kalau 4 dan ke bawah tu masih dibenarkan oleh syarak. Bukan ada urusan dengan kita. Saya pun pernah dahululah masa kerja diberitahu ada teman sekerja office mate, dia kahwin lagi. Jadi saya kata biarlah. Kenapa kita nak sibuk sangat? Adakah kita tu nak collect duit, bagi bantuan pada dia sebab dia dah ada tambahan tanggungan? Kita kata ni kawan kita baru ni kahwin lagi, jom kita buat tabung untuk kita hadiahkan kepada dia sejumlah wang supaya membantu meringankan tanggungjawab dia. Itu lain juga. Ini hanya semata-mata kerana for the sake of gossiping, ataupun dalam bahasa kita sekarang ni semata-mata kerana seronok membawang. Dia ni kahwin 2, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Dan
kadang-kadang apa yang kita dengar tu pun tak betul. Ataupun kita dengar versi sebelah pihak. Jadi kita yang tak ada urusan dengan kita, akhirnya mendatangkan dosa mengumpat, dosa memfitnah dan sebagainya. Jadi tidak ada nilai. Kalau orang yang nak nilai, dia sibukkan diri dia tu pada urusan akhirat. Kerana akhirat itu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan juga lebih kekal ya berbanding dengan kehidupan dunia ni. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia ni melainkan merupakan kesedapan yang boleh menipu daya. Benda yang sementara, yang disposable. Kita pakai buang, bukan kita nak simpan, tidak. Baik, berkaitan dengan hikmah sebelum tadi, ada Dr. Ritaudin bertanya, dah kalau bila kamu dengar hikmah, lalu kamu tidak beramal, macam orang yang pakai baju besi, tapi tidak pergi berperang. Ya, kalau macam tu tak payah dengar lah. Kan lagi baik daripada kita dengar hikmah tidak beramal. Tidak juga. Kerana orang yang tak ada baju besi tiba-tiba masuk dalam peperangan, itu kan nanya, kurang-kurang orang ni ada baju besi tapi jadi sia-sia sebab dia tak pergi berperang. Macam juga orang kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pokok yang tidak ada buah. Jadi rugilah. Tapi serugi-rugi pokok tidak ada buah, tu macam mana pula yang letak ada pokok? Boleh ada buahnya kan? Lagilah teruk. Kan kalau tak ada pokok, memang tak ada harapan lah nak ada buahnya. Jadi, kata-kata ini bukan nak beritahu orang tu supaya jangan dengar ilmu, jangan belajar ilmu. Daripada kamu berilmu tak beramal, macam pokok tak ada buah, baik kamu jangan ada ilmu. Bukan begitu. Maksudnya, daripada kamu berilmu tapi tidak beramal, maka sepatutnya kamu itu berilmu dan beramal. Jadi kamu ada pohon yang mengeluarkan buah di situ, ada hasil. Kalau kamu ada ilmu sahaja, tidak beramal, kamu macam ada pokok saja, tidak ada buah. Tapi sekurang-kurangnya masih boleh kita tu berteduh di bawah pokok. Mungkin kita boleh rawat, baja pokok tu, lama kelamaan dia berbuah. Tapi kalau pokoknya tak ada, macam mana nak berbuah? Jadi tak nak memang kita tu kena dapatkan ilmu, kena dengar kata-kata hikmah. Mungkin satu masa dia akan membuahkan amal. Jadi ini adalah satu bentuk baja sebenarnya daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari untuk membajai himmah orang yang sudah biasa dengar hikmah, supaya dia itu mahu beramal dengan hikmah yang dia dengar. Bukan untuk mendorong orang tu kata, baik saya tak payah dengar. Kalau saya dengar pun saya tak amal, macam pakai baju besi tak pergi berperang. Bukan. Kamu nanti akan macam mana pun akan pergi berperang. So, bila kamu sudah ada baju besi, masuk berperang. Tapi kalau kamu tak ada baju besi, kamu masuk berperang, ya nanyalah. Tidak ada pendinding, tidak ada benteng. Itu maksudnya. Baik. Jadi kita itu ambillah barang-barang yang berharga yang ditawarkan oleh ulama-ulama, baik ulama akidah, baik ulama fiqh, baik ulama tasawuf. Kita ambil barang-barang berharga ini, makna secara metaforikalnya kita belilah barang-barang yang berharga ini. Jangan kita sibukkan diri kita pada perkara-perkara yang tidak ada nilai. Kerana itu juga menunjukkan bahawa diri kita juga tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimahullah taala, afdalu ma yatlubul abdu minallahi ayyakuna mustaqiman ma'ahu. Qala Allah taala, ihdinas siratal mustaqim. Fatlub minhul hidayata wal istiqamata. Wa huwa an takuna ma'allahi fi kulli halin billadhi yardahu laka. Wa huwa an taquma bima jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anillahi subhanahu. Jadi kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, sebaik-baik apa yang diminta, yang dituntut oleh seorang hamba daripada Allah. Kita nak berdoa, katalah kita itu dapat berdoa di tempat yang mustajab doa, misalnya di multazam. Jadi kita nak doa apa yang terbaik sebab masa singkat.
Ataupun kita dapat satu waktu yang mustajab doa, kita nak doa apa. Jadi yang terbaik, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, minta istiqamah. Minta supaya kita itu berada dalam istiqamah sentiasa dengan Allah Ta'ala. Buktinya Allah Ta'ala sendiri berfirman, me- 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 mengajar umat manusia supaya meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang mustaqim, yang istiqamah, yang tetap, yang lurus menuju kepada ridha Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan ayat yang kita ulang-ulang baca ya, dalam satu hari itu tidak kurang dari 17 kali lah untuk kita orang yang sembahyang fardu ya. Untuk orang yang sembahyang fardu, baca Fatihah setiap rakaat kita ada 4 kali 12 campur 3 15 campur 2 17. Jadi paling tidak 17 kali lah ya, bagi orang yang sembahyang fardu, tidak sembahyang sunat, tidak wirid, tidak apa, dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami, iaitu jalan yang istiqamah, jalan yang tetap, yang lurus. Maka tuntutlah daripada Allah itu, pertama hidayah, yang kedua istiqamah. Kita dapat guidance daripada Allah Ta'ala kepada jalan yang Allah redha. Kemudian kita istiqamah atas jalan itu. Sebab kadang-kadang orang sudah dapat hidayah, dia sudah nampak ini jalan yang Allah redha, tapi na'uzubillah dia tidak istiqamah. Dia tergelincir daripada jalan yang Allah redha tu, mungkin oleh kerana hawa nafsu, mungkin kerana hasad dengki, mungkin kerana ada rasa riak ujub, mungkin kerana ada rasa takabur, ya, akhirnya dia tidak istiqamah. Jadi kita minta dua-dua. Kita minta hidayah, Allah kurniakan hidayah kepada kita, kita nampak inilah jalan yang Allah redha, dan minta istiqamah, iaitu kita itu tetap konsisten, persistent di atas jalan yang benar tadi. Minta dua, hidayah dan istiqamah. Bahkan kan orang selalu kata ini wali Allah ada karamah, ada karamah. Padahal karamah yang sebenar adalah istiqamah. Al-istiqamah tu ainul karam. Bila seorang itu tetap berada mematuhi syariat Allah, zahir dan batin, dia patuh kepada Allah, itulah karamah sebenarnya. Walaupun tak nampak dia berjalan atas air, tak nampak dia terbang di udara, tak nampak dia buat sesuatu yang khariq lil adah, yang luar biasa, tapi dia sebenarnya telah dikurniakan karamah yang besar, iaitu istiqamah, tetap di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwa. Jadi yang ini ni, yang dikatakan keadaan istiqamah ni adalah antakuna ma'allahi fi kulli halin billadhi yardahu laka. Yang dikatakan istiqamah itu adalah kamu berserta dengan Allah pada setiap keadaan, dengan keadaan yang Allah redha buat kamu. Sama ada ketika dia beribadah khusus, ketika dia solat, ketika dia puasa, ketika dia haji, ya Allah redha kepada dia. Bahkan dalam keadaan dia bekerja, Allah redha kepada dia. Dalam keadaan dia itu dengan ahli keluarga, bergurau senda dengan ahli keluarga, Allah redha kepada dia. Dalam keadaan dia itu tolong-menolong dengan jiran tetangga, Allah redha kepada dia. Dalam keadaan dia itu bercakap kepada orang ramai, Allah redha kepada dia. Dalam keadaan dia itu berinteraksi dengan para pemimpin, Allah redha kepada dia. Mana setiap keadaan itu dia berada dalam kelakuan yang Allah redha dengan dia, itu istiqamah. Iaitu bahawa kamu mendirikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya istiqamah itu kita ikut perintah Nabi SAW, zahir dan batin, tidak lari daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala, man badala lillahi sirfal wuddi saqahu Allahu sirfal karami. Barang siapa yang mengusahakan bagi Allah itu mencurahkan cinta kasih yang suci murni terhadap Allah, nescaya Allah akan meminumkan kepadanya itu minuman yang melimpah ruah. Jadi orang bila dia kasih kepada Allah, Allah kasih kepada dia. Yuhibbuhu wa yuhibbunah.
yuhibbun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Jadi apabila Allah kasih, tentulah Allah kurniakan. Kita manusia pun kalau kita kasih kepada seseorang, kita tidak rasa keberatan untuk memberikan pelbagai hadiah kepada dia, memberikan pelbagai perkara kepada dia. Kenapa? Kerana kita kasih kepada dia. Apatah lagi Allah SWT yang tidak ada had, tidak ada batasan atas apa yang Allah Ta'ala boleh kurniakan. Kalau kita manusia ni kadang walaupun kita kasih, tapi kita nak kurniakan macam-macam pun, kita pun tak mampu. Kita pun tak cukup duit misalnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala-galanya kan milik Allah. Terpulang Allah nak beri kepada siapa dunia ini. Allah boleh beri kepada orang baik, dunia ini Allah boleh beri kepada orang jahat. Allah boleh beri kepada orang yang taat, Allah boleh beri kepada orang yang maksiat. Tetapi kalau seseorang itu benar-benar mencurahkan kasih kepada Allah, pasti Allah memberi minum kepada dia minuman kemurahan. Maknanya Allah beri kepada dia itu kadang-kadang tanpa dia usaha, tanpa dia sangkakan, Allah beri kurniaan yang besar kepada dia. Tidak semestinya dalam bentuk wang ringgit, tidak semestinya dalam bentuk harta benda, tapi kebaikan yang melimpah ruah yang Allah kurniakan pada dia, ketenangannya, kebahagiaannya, kelapangan hatinya, kebijaksanaannya, itu dan ini, semuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, mithalus saliki kaman yahfiru 'alal ma'i qalilan hatta yajidas saqba fayamba'u lahul ma'u ba'da talabi. Wa mithalul majzubi kaman aradal ma'a fa'amtarat lahu sahabatun fa'akhadha minha ma yahtaju ilahi min ghairi ta'abin. Ini dua istilah dalam ilmu tasawuf merujuk kepada dua jenis orang yang mendapat kurniaan daripada Allah Ta'ala. Pertama disebut salik. Salik ni isim fa'il. Kata nama orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Jadi perbuatan itu adalah salaka. Salaka, yasluku. Kalau madhi, past tense, salaka. Kalau mudhari', present and future tense, yasluku. Orang yang melakukan perbuatan itu adalah salik. Salaka yasluku maknanya berjalan. Maka salik, orang yang berjalan, yakni berjalan menuju kepada ridha Allah Ta'ala. Sementara majzub, dia daripada dia isim maf'ul. Kalau fa'il orang yang buat, maf'ul yang dibuatkan kepada dia. Dibuatkan kepada dia. Apa dia? Jazaba jazaba yajzibu, itu adalah menarik. Macam ditarik, macam itu jazab, jazbah, dia ada tarikan. Jadi kalau majzub, orang itu ditarik. Kalau jazib, yang menarik. Majzub, orang yang ditarik itu. Jadi apa maksud dia? Maksudnya ada setengah orang mendapat kurniaan makrifah, maghfirah, mahabbah, makrifah, kenal pada Allah, keampunan dosa daripada Allah, kasih sayang daripada Allah setelah dia berusaha. Ibarat orang yang berjalan, berjalan, dia usaha dapat. Ada orang dia mendapat makrifah, kenal akan Allah, dapat maghfirah, Allah ampunkan segala dosa kesalahan dia, dapat mahabbah, kasih sayang daripada Allah Ta'ala, tanpa dia itu berusaha. Tapi Allah kurniakan. Jadi kita tak payah nak nak berangan ke situ pula. Saya tak payah usahalah. Nanti Allah majzubkan saya nanti akan dapat macam-macam. Jangan. Kita lihat diri kita kan berada pada posisi yang kita perlu usaha. Maka kita usaha. Tapi kalau satu masa Allah letakkan kita pada posisi yang kita tak perlu usaha pun dapat, ya Alhamdulillah. Ini dia beri perbandingan di sini ni. Contoh ya, misal perbandingan seorang salik
seorang yang berjalan berusaha menuju mendapat ridha Allah itu seumpama orang yang dia itu menggali telaga. Bila dia gali, mula-mula tak ada air pun. Gali lagi ya, sikit sedikit, sikit sikit, sehinggalah dia berjumpa dengan mata air. Bila dah sampai kepada mata air itu, menimpah ruah lah. Air itu keluar daripada mata air, telaga tu penuh dengan air, dia pun dapat air. Tapi dapat airnya tu dengan dia tu berusaha menggali, kadang-kadang kalau nasib baik, gali-gali sikit dah jumpa mata airnya. Tapi tidak jarang. Gali sampai dalam sekali, baru jumpa mata air. Tapi kalau yang gali sikit tak jumpa mata air, gali pula telaga lain tak jumpa mata air, gali lagi tempat lain, tu mungkin sampai bila pun tak jumpa mata air. Sebab tidak istiqamah, tidak konsisten, tidak persisten. Tapi kalau dia usaha, kali tak tanpa give up, jadi ke mana pun akan tiba pada satu level, dia akan jumpa mata air. Ada orang jumpa dengan cepat, ada orang jumpa dengan lambat, ada orang gali sedikit dah jumpa mata air, ada orang gali lama baru jumpa mata air. Itu rezeki masing-masing lah. Tapi ini masih lagi salik namanya. Orang yang berjalan berusaha untuk mendapat kurniaan daripada Allah Ta'ala, makrifahnya, maghfirahnya, mahabbahnya. Ya. Sementara orang yang majzum, umpama orang yang dia juga ingin air. Sama macam orang yang gali perigi tadi, sama-sama nak air. Tiba-tiba dalam keadaan dia perlu kepada air itu, Allah turunkan hujan, datang awan yang tebal, hujan. Jadi bila dah hujan, dia ambil lah sekadar mana yang dia perlu daripada air itu. Tak perlulah dia nak susah-susah gali perigi. Allah yang turunkan air kepada dia. Tapi natijahnya sama. Sama-sama dapat air. Ibaratnya, sama-sama dapat kurniaan daripada Allah. Sama-sama dapat makrifah, kenal akan Allah Ta'ala. Sama-sama dapat maghfirah, pengampunan daripada Allah. Sama-sama dapat mahabbah, kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Cuma satu atas jalan salik, usaha dan ikhtiar, dan itulah hal keadaan kebanyakan manusia. Jadi kita jangan ada angan-angan yang nombor dua tu. Kita buat kerja kita salik. Kita sembahyang 5 waktu tu salik lah. Nak dapat ridha Allah. Kita bersedekah tu salik, nak dapat ridha Allah. Kita istighfar tu salik, nak dapat ridha Allah. Satu masa Allah kurniakan kepada kita. Air tu gambaran kepada kurniaan Allah. Tapi boleh jadi setengah orang tiba-tiba saja dapat. Kan ada orang tiba-tiba saja berubah. Dulu dengan jahilnya, dengan maksiatnya, dengan jahatnya, berlaku sedetik saja. Terus jadi orang yang baik, yang soleh, yang ada makrifatullah, yang tawakal kepada Allah, yang takut kepada Allah. Itu jarang-jarang. Yang tiba-tiba berubah tu jarang. So, kalau ada macam itu pun, itu kerja Allah Ta'ala lah, sebagaimana orang yang dapat hujan tadi. Qala rahimahullah ta'ala, idza a'taita nafsaka kullama tashtahi wa tatlubu minasy syahawati kunta kaman kana fi baitihi hayyatun yusamminuha kulla yawmin hatta taqtulahu. Apabila kamu tu asyik memberi saja kepada nafsu kamu apa yang diinginkan, apa yang nafsu nak kita tunaikan, baik bab makanannya, baik bab minumannya, baik bab harta bendanya, tak kisahlah jalan rasuah ke, jalan menipu ke, asal nafsu nak kita beri. Ataupun bab wanitanya, tak kisahlah halal ke haram ke, janji nafsu kita nak kita lakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak. Jadi kalau macam itulah perangai kamu. Sekiranya apabila kamu itu memberikan nafsu kamu tu setiap apa yang nafsu kamu inginkan, dan juga apa saja yang nafsu kamu minta daripada syahwat dia, semua kamu tunaikan, maka kamu ini umpama orang yang dalam rumah dia ada ular. Lalu dia sentiasa beri makan ular dia tu sampai ular tu besar, kuat, dan akhirnya ular itu membunuh dia. Jadi macam itulah nafsu. Nafsu ni, tapi ular ni kita tak perlu pun ada ular dalam rumah. Tapi nafsu tu kan sebahagian dari diri kita. Kita kata kalau macam ni bahaya nafsu, aku bunuhlah nafsu ni, tak boleh. Sebab nafsu tu part of ourselves. Nafsu tu sebahagian dari diri kita. Selagi kita hidup, ya nafsu ada. Cuma kita nak terpaksa kawal dia.
Ada kehendak dia, kita tunaikan. Sebab nafsu ni kalau kita langsung tak tunaikan kehendak dia, dia memberontak terus, susah kita. Jadi kita tunaikan. Ada benda-benda kita kekal, kita kawal. Bahkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau tidak silap saya, atau mungkin An-Nasaih Diniyah, mungkin Risalatul Mu'awanah lil Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dia memberi panduan dengan nafsu ni kita kena ada politik juga. Dia bagi contoh, kalau kita dah biasa makan roti grade B, tapi nafsu kita kata, aku nak makan roti grade C, grade A, walaupun mahal tapi teringin. Kalau macam tu nafsu kau, cuba kau bagi dia makan roti grade C, tengok. Bukan nak roti grade A, okey. Ni ada grade C pun ada. Kau makan roti grade C. Tentu lagi grade C tu tak sesedap grade B. Boleh dapat seminggu makan roti grade C, mungkin bagi dia nikmat paling besar lah kalau dapat patah balik makan roti grade B tadi. Itu kias lah. Kalau kita dah biasa bawa kereta apa tadi, Peugeot ataupun Proton X70, dah sedap dah tu. Dah macam-macam teknologi ada kat situ. Tetapi teringin pula kita nak Lamborghini ke apa ke yang jauh lagi mahal, mungkin yang sampai 1 juta lebih misalnya, ya. Itu tentulah lagi sedap lagi, lagi mewah lagi, lagi canggih lagi. Kita bagilah dia bawa kalau tak kancil pun ke Proton ke, bagi dia pakai seminggu tengok, ataupun sebulan. Barulah dia tahu, nikmat rupanya bawa Proton X70 ni. Walaupun komen punya, tapi nikmat, ya. Sebab kita tak bagi langsung suruh dia jalan kaki terus, tu teruk sangat. Bagi juga dia naik kereta. Tapi kereta yang tak selesa lah, bunyi kiok sana kiok sini, aircon bersejuk tak sejuk, ya. Reverse camera pun tak ada, ya. Baru dia tahu betapa nikmatnya kereta yang sedang dia pakai. Ataupun rumah, begitu juga. Of course lah, rumah kita walaupun selesa macam mana pun, pasti ada rumah yang lebih selesa. Kalau kita duduk dekat kondominium ada swimming pool, ada orang yang rumah dia sendiri ada private swimming pool. Bahkan bukan setakat private swimming pool, rumah dah ada swimming pool. Kat bilik dia lagi ada jacuzzi atau apalah. So sekali cuba hidup di rumah yang aircon pun tak ada. Kadang-kadang hujan pun bocor, ya. Baru dia tahu Allah selesanya dah selama ni Allah kurniakan aku duduk kat rumah ni. Kadang kita yang duduk rumah teres, ya, nak mengidam rumah banglo. Rumah teres ni kadang-kadang jiran parking tu kacau sikit laluan kita. Cuba duduk rumah flat tengok. Yang jenis nak keluar kereta kena tolak kereta orang dulu tu macam mana? Kita kurang-kurang walaupun tak semewah rumah banglo, tak adalah sampai tahap kita nak keluar rumah tu nak kena tolak kereta orang. Tapi kan kalau kat flat kan bersusun-susun kereta tu. Masing-masing pun tak boleh letak handbrake. Sebab jiran dia nak keluar, jiran dia akan tolak kereta dia keluar. Jadi sentiasa kita itu ada pertarungan. Mendidik nafsu kita tu jangan diberi semua. Kalau diberi semua, dia jadi kuat. Dan nanti bila dia sudah kuat, dia akan membunuh kita. Dia akan membunuh keimanan, ketaatan kita. Na'udzubillah min zalik. Membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada bahkan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, benar-benar nafsu itu sangat menyuruh kepada kejahatan. Baik, wallahu alam, kita berhenti setakat itu. Nanti next kita akan lihat kata-kata hikmah nasihat oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala berkaitan pertarungan, the battle between hati dan juga nafsu. Di muka surat 102 insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا وأحسن أخلاقنا وعزم أجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نترضى بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والعفو منكم.